Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-28, surah At-Talaq, surah yang ke-65 dari awal Quran dan surah yang ke-8 dalam juzuk ini. Kita sambung bacaan kita bermula dari ayat yang kedua, ayat 2. Kemudian kita akan pergi ke tafsir untuk huraiannya dan juga untuk penjelasan kepada ayat ini secara ringkasnya, insya-Allah. Ambil Quran belaka, yang mana ada Quran, ada mushaf, buka surah At-Talaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Balik semula kepada terjemahan ayat kita, bermula daripada ayat yang kedua. Alhamdulillah, dalam siri yang pertama dalam surah ini kita telah bincang tentang ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua orang beriman, apabila mereka nak cerai isteri dia, maka cerailah pada masa yang diizinkan oleh syarak. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Kamu cerailah pada masa isteri itu dapat terus memulakan iddahnya. Maka timbullah dalam fiqh istinbat daripada ayat ini bahawa perceraian itu ada dua kategori. Satu dia panggil perceraian yang mengikut SOP syariatnya, iaitulah apabila seorang menceraikan isterinya ketika isteri dia sudah berada dalam keadaan suci daripada haid yang tidak disentuh oleh suami lagi. Itu dia panggil nikah sunni. Satu lagi kategori dia panggil nikah bid'i, iaitulah orang laki-laki itu mencerai isteri dia ketika isteri di dalam keadaan berhaid, isteri sedang haid, ataupun isteri sudah bersih daripada haid tapi sudah dijimaknya. Itu dia panggil nikah talak bid'i, mana talak yang tidak mengikut peraturan syarak. Jadi alhamdulillah, dalam siri yang lalu anda telah cerita tentang bahawa at-talaq suatu perkara yang tidak digalakkan oleh syariat tetapi merupakan pintu keluar, al-makhraj, pintu keluar ketika kesempitan. Tidak ada jalan lain lagi setelah diusahakan
perdamaian. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Lantik orang tengah, penasihat dari dua-dua pihak, pihak suami, pihak isteri, tak jadi juga. Pergi berunding, suami isteri berunding, bagi hadiah, bagi tu bagi ni, tak jadi juga. Maka kita, orang Arab kata akhirul ilaj al-kay. Ubat yang terakhir, apa dia? Ubat dengan api. Itu masal bahasa Arab. Bagi doktor perubatan kita, ubat yang terakhir orang kecil manis, potong kaki. Bagi ahli fiqh pula, ubat yang terakhir dalam pertelingkahan suami isteri, bercerai. Maknanya at-talaq ini suatu perkara yang tidak disukai, namun terpaksa digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang bergolak, yang tidak ada lagi kemungkinan, tidak ada lagi harapan untuk pulih balik. Maka Allah SWT beri kepada kita ruang untuk memperbetulkan keadaan. Karena itu Allah Ta'ala sebut di akhir ayat yang pertama, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra. Engkau tidak tahu, boleh jadi Allah akan mengadakan suatu perkara yang lain. Maknanya dengan sebab perceraian, suami dapat jumpa isteri lain yang sesuai dengan jiwa dia. Waktu kahwin muda-muda dulu, kahwin ni orang panggil cinta monyet. Suka-suka je. Nak ni orang lain tengok orang kawan menikah, dia nak nikah juga kan. Tapi sekarang ni dah buat pilihan yang terbaik. Isteri sama juga. Dulu salah langkah, silap perhitungan, disangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Maka ruang untuk memperbetulkan keadaan, iaitulah perceraian. Bila bercerai, Allah SWT beri tempoh, dia panggil iddah. Iddah ni telah ditetapkan oleh syarak, iaitulah selama 3 kali suci bagi orang perempuan yang ada haid, ataupun 3 bulan bagi orang yang tidak ada haid. Maka dalam tempoh yang ada ini, ruang untuk berfikir, ruang untuk bermuhasabah. Berasa 2 bulan dah duduk seorang ni, lain macamnya. Iyalah, biasa tidur ada kawan, ni tidur sorang-sorang. Berasanya belum liner tu boleh juga tanya-tanya khabar, cakap kan. Hari ni sunyi je, duduk main WhatsApp. Mana dalam masa 2 bulan setengah ni, Allah Ta'ala beri peluang kepada dia supaya berfikir. Setelah berfikir, menyesali ataupun memang patut meneruskan perjuangan, maka mari ayat yang kedua tengok. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kemudian apabila mereka hampir habis, tamat tempoh iddahnya. Kita dah tahu dah iddah dia. Kan? Iddah dia sudah ada. Apabila hampir tamatnya iddah, iaitulah salah satu quru, 3 kali suci. 3 kali suci daripada haid. Karena itu Allah Ta'ala perintah tadi, fatalliquhunna li'iddatihinna, kamu cerai ketika mereka terus boleh beriddah. Bila dalam keadaan isteri sudah suci daripada haid, yang tidak disentuh lagi oleh suami, bermakna suci yang pertama itu 1. Kemudian datang haid, suci yang kedua. Datang haid, suci yang ketiga, tamat iddah. Cepatlah. Tapi kalau dalam keadaan haid, dia cerai, makna haid tu dia panggil tergantung. Tak boleh nak mula iddah, jadi panjang masa. Ataupun dalam keadaan suci tapi telah dijima', telah berlaku persetubuhan, maka dia juga terpaksa kena ilgha' yang pertama tadi. Jadi iddah dia lagi panjang. Maka Allah SWT tak mau, la tazlimuna wa la tuzlamun, jangan zalim orang dan jangan kamu dizalimi. Jadi kita ambil masa yang cukup baik.
Bila sampai tempoh iddahnya, iaitulah 3 quru, sebagaimana Allah Ta'ala perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru khilaf ulama. Ada yang mengatakan al-quru jam'u qar wa huwa at-tuhru, iaitulah suci. Maka iddah dianya 3 kali suci selepas ditalak, selepas diceraikan. Suci 1, haid suci, haid lagi suci, habis. Bila selesai daripada suci yang ketiga, faqad kharajat minal iddah, tamatlah iddah dia. Ada setengah mazhab kata haid al-qur'u huwal haid. Jadi kita ambil yang ni, yang kita punya suci. Dalam ayat ni kata fa idza balaghna, apabila sampai. Maksud dia bukan dah tamat iddah. Tamat iddah orang tak mikir dah. Kalau nak juga kena kahwin lain, kena akad nikah semula. Walaysa al-intihan, tapi maksud dianya syarafna ala nihayatil iddah, apabila nak habis, nak tamat iddah dia. Maka suami dia kena tahu bila ke tarikh dicerainya isteri. Ini Allah Ta'ala sebut ni. Ambil tarikh betul-betul, takut nanti habis iddah baru mari nak rujuk balik. Bini dia kata habis dah. Tengok saya punya kek baru sampai ni. Orang mari minang lahir dah. Awak baru mari lewat. Tak boleh. Bila nak habis tempoh iddah, tempoh bertenang dan berfikir sudah hampir tamat, maka buatlah keputusan. Apa dia keputusan dia? Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka bolehlah kamu pegang, yakni rujuk mereka dengan cara yang baik. Sebab apa? Dengan cara yang baik. Au fariquhunna bima'ruf. Allah kata di sini, rujuk balik dengan cara yang baik, ataupun lepaskan mereka dengan cara yang baik. Cerailah. Orang panggil pergi mahkamah, selesaikan perceraian. Walaupun bahasa Arab kata al-firaqu azab, al-firaqu mu'lim, perpisahan itu satu azab, suatu yang memedihkan. Tapi apa boleh buat? Sayangnya kaki tak boleh diselamatkan. Apabila doktor kata kena potong, potonglah. Nak kata apa? Itu ibarat kata begitu. Akhirul ilaj al-kay. Maka bila sama Allah punya 2 pilihan, lepas dengan baik ataupun rujuk dengan baik. Tidak ada dalam istilah kita ni gantung tak bertali, ataupun kejahatan yang dibuat oleh sebahagian suami. Dia tanda suami bini dia ni berapa hari lagi nak habis haid. Kita kata dalam 3 hari lagi. Dia tanda. Dekat nak habis tempoh iddah, dia mari. Sengih suka. Apa khabar? Baik. Macam mana agak duduk seorang, happy ke? Okey je saya, tak ada masalah apa-apa. Saya tunggu masa je. Tak ada tunggu masa, maka dengan ini saya rujuk balik awak. Bertempik isteri dia. Tak mau, dia pun mau tak mau pun kalau dah rujuk balik, rujuk je lah. Tambah lagi iddah 3 kali suci pula. Tadi dah dekat 3 bulan dah. Orang nak mari Minang, tunda pula tarikh. Tak boleh dah, rujuk balik. Lepas dia rujuk balik, duduk relax kejap, aku cerai balik. 2. Itu permainan. Mana dia cerai sampai 3 kali, orang perempuan ni mudarat, dia terpaksa menunggu iddah dia berapa? 3 kali. Bermakna hampir 9 bulan terpaksa kena duduk dalam keadaan itu. Maka Allah kata la amsiku fariqu bima'ruf, sama ada merujuk balik dengan baik ataupun lepas dengan baik. Sahabat kita di bahagian undang-undang syariah, undang-undang rumah tangga,
Dia kata kes di Malaysia ini berlarutan sampai hampir 10 tahun nak selesai masalah perceraian. Kita kata kenapa suami menzalimi wanita itu kalau dah tak mau lepaskan. Bila orang tanya suami, masalahnya saya nak lagi, dia tak nak. Itu jadi masalah. Bila mahkamah panggil nak acara, dia tak pergi. Maka pihak kerajaan terpaksa kena keraskan undang-undang. Sebab itu dia dalam nikah kahwin di Malaysia ni ada satu undang-undang nama dia ta'liq. Kan lepas akad nikah, suami bertaklik. Sekiranya saya gini, isteri mengadu ke mahkamah, bayar RM1, jatuhlah satu, dia panggil talak khul'i. Talak khul'i itu bahaya tu, bukan main-main. Suami ni baca je tak tahu apa, imam tunjuk baca talak khul'i. Tanya dia talak khul'i itu apa? Talak khul'i makna talak yang tak boleh dirujuk balik. Itu makna talak khul'i. Suami menggigil malam pertama lagi, talak khul'i. Tapi syarat apabila isteri pergi dakwa mengadu di mahkamah. Kalau isteri tak dakwa, sabar je lah. Nak kata apa? Satu kes yang saya jumpa secara manual lah, walaupun tidak di mahkamah. Seorang perempuan ni nak pergi haji. Anak bagi kerusuh haji. Tiba-tiba pada minggu yang terakhir, perempuan ni mari beritahu dia kata, Ustaz, saya tak boleh pergi haji. Kenapa? Dia kata suami dia tinggalkan dia waktu anak ni, dia tunjuk anak perempuan dia bawa, sudah masih merah lagi kata orang. Baby lagi. Sekarang ni anak dia sudah berumur 22 tahun, masuk U. Bila dia dengar saya nak pergi haji, muncul balik si laki-laki ni. Dia kata, kamu tak boleh pergi haji sebab mu isteri aku. Isteri apa kau tinggal aku 22 tahun? Mana kau pergi? Kesalahan isteri ni dia tak dakwa. Dia tidak bawa kes ke mahkamah, dia sabar, maka dia masih lagi isteri kawan tu. 22 tahun ditinggalkan dalam keadaan air mata, penuh dengan kesedihan. Bila anak dia besar, anak-anak lain bagi menafkah pada dia, anak bongsu yang ditinggalkan sudah masuk universiti. Tiba-tiba muncul pakcik dia mengaku suami. Apa nak buat? Itu kesilapan. Dalam satu seminar yang dianjur di USM Kota Baru, tajuk dia keganasan rumah tangga. Di antara negeri kita ni, negeri yang peratus keganasan rumah tangga rendah. Pembentang tu kata, negeri kita ni antara rendah, tapi tidak betul-betul rendah. Sebab apa? Sebab wanita di sini bersifat toleransi, biarlah. Dia nak buat kita atas dunia, di akhirat jumpa. Mana dia tak akan mengadu. Tapi kalau di bandar-bandar besar, orang cerdik-cerdik, kena tanya sikit lah mahkamah, bala polis dah buat report. Maka tinggi peratus orang panggil keganasan rumah tangga. Tapi yang sepatutnya, apabila berlaku macam ni, isteri tak boleh diam, kena pergi maklumkan report ke pejabat agama supaya kes ini tidak berlalutan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, tengok dalam ayat ni belum habis, sama ada memegang rujuk dengan baik atau lepas dengan baik, tak payah duk gantung-gantung tak bertali sampai 8 tahun sampai 10 tahun. Kita kata ini bukan cara Islam mengajar kita supaya berlaku adil kepada semua. Tapi apabila orang buat macam ni, atas rasa dendam, atas rasa nak seksa wanita ini, biar dia tak boleh kahwin lain, biar macam-macam dia punya biar, akhir sekali begitulah keadaan. Maka Allah Ta'ala sebut, wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan adakanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan isterimu. Ingat, atau melepaskannya. Dalam ayat ini Allah perintahkan supaya ada saksi. Kalau bercerai ada saksi.
Biar orang tengok dia ni cerai dah bini dia. Orang tahu dia cerai. Ataupun dia rujuk balik, perlu kepada saksi. Maka dalam Islam ini perbincangan para ulama dalam masalah ini panjang tentang masalah saksi. Apa yang dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wa ashidu zawai adlim minkum, hendaklah kamu bawa saksi orang yang adil di kalangan kamu ketika berlakunya perceraian, ketika berlakunya rujuk balik. Jadi dalam ini katanya wa ashidu, Allah Ta'ala perintahkan supaya isyhad, bawa saksi ketika bercerai, alat talak, dan juga ketika rujuk balik. Wa zahir, yang zahirnya kata Qurtubi, arahan ini lebih kepada ketika rujuk. Sebab nak bercerai itu kadang-kadang dia mari spontan ya, nak pergi cari saksi payah. Pasal itulah undang-undang mahkamah hari ni bahaya. Kalau cerai di rumah kena denda, nak bercerai kena pergi mahkamah supaya ada delay sikit, tertangguh. Tapi masalahnya mulut tu ketika dia balas tu ya tobik. Dia sampai mahkamah lain macam dah kita mikir. Tak. Fa in raja'a, baik, kalau dia rujuk tanpa saksi, sah ke tak sah? Qaulani lil fuqaha, ada dua pandangan ulama fiqh. Ada yang mengatakan isyhad ini mandub. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata sunat. Sunat ya dia kata. Sunat kita bawa saksi supaya tak timbul masalah depan hari. Wa inda Syafi'i wajibun fir raj'ati mandubun ilaihi fil furqah. Tanda mazhab Syafi'i kata ketika bercerai sunat kita ada saksi, tetapi wajib indal raj'ah. Kalau ketika nak rujuk wajib kena ada saksi. Biar ada orang saksi. Itu panjanglah kan. Panjang perbahasan dia, kita pun tidak nak bincang. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman huraian secara detail, telah nak huraikan dalam syarah kita kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji. Jilid yang kelima atau jilid yang keenam, ana dah hurai secara detail dari sudut fiqahnya tentang undang-undang perceraian mengikut fiqh mazhab Syafi'i dan lain-lain. Jadi kita bincang di sini secara ringkas je tentang wajib ketika rujuk, sunat ketika bercerai mengikut mazhab Syafi'i. Abu Hanifah kata sunat belaka. Senang dia. Maka majoriti ulama kata sunat ketika sunat ya. Timbul lagi soalan tentang kalau suami ni rujuk dengan perbuatan, jadi ke tidak? Itu masalah dipanggil ar-raj'ah bil fi'li. Rujuk dengan perbuatan, dia ada bercerai. Tapi dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut kepada kita, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan sekali-kali suami halau isteri itu keluar daripada rumah kalau dah bercerai. Tak boleh. Ni sekarang ni bukan suami halau, isteri lari. La. Tengok dalam ayat yang pertama jelas Allah Ta'ala kata la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau dah bercerai tak boleh lagi isteri keluar daripada rumah ataupun suami halau bini balik rumah makmuk. La, tidak ada. Duduk masing-masing. Cuma dia tak duduk sebilik je. Isteri kena pindah duduk bilik lain, suami di bilik lain yang berasingan, tapi boleh duduk sebumbung. Boleh jadi dia duduk tengok hari-hari. Isteri ni pun dulu malah masak, bila kena cerai ni rajin pula. Hari-hari duduk cari menu nak buat kuih ke suami ni contohnya. Akhir sekali baik-baik berlaku hubungan jima suami isteri tanpa niat. Sah ke tak sah? Ini masalah. Maka dalam fiqh mazhab Syafi'i, ar-raj'atu bil fi'li bil jima' tidak sah. Ada pandangan ulama lain kata kalau dia jima' itu dengan niat rujuk sah. Tapi kalau tak niat apa-apa, pasal jenis tengok malah 2 bulan dah tak
tak bersama ni tiba-tiba tengok isteri mari terliur dah. Pergi kacau dia, akhir sekali terjadi benda tu. Tapi masa dalam iddah tidak dianggap berzina. Cuma dia tidak niat waktu dia buat tadi untuk rujuk. Jadi tidak sah. Ini panjanglah perbahasan, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman saya. Di dalam kitab syarah kepada Al-Fiqhul Manhaji. Alhamdulillah kitab Fiqh Manhaji ni 8 jilid fiqh mazhab Syafi'i. Ana syarah dia daripada awal sampai ke jilid yang ke-8, hampir 10 tahun. Kalau orang kata syarah semula ustaz kita, wallahu alam dengan umur yang ada ni sempat atau tidak. Tuan-tuan boleh tengoklah rakaman. Mudah-mudahan rakaman kita tu menjadi ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Baik, saya nak balik kepada tajuk kita. Allah kata apa dalam ayat ini? Wa ashhidu zawa adlin, adalah kamu saksikan, bawa saksi dengan 2 orang. Maka para ulama mengatakan, ramai ulama mengatakan al-ishhadu ala al-raj'ah, adalah kita bawa saksi ketika rujuk balik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa'ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa dafi' lakin billati hiya ahsanu. Cantik. Imam Syafi'i ni dia ada satu kitab nama dia Diwan Asy-Syafi'i. Orang kumpul kata-kata hikmah syair Imam Syafi'i. Ini menarik. Ashir bima'rufin wa samih man i'tada. Kamu bergaulah, hiduplah dengan suami isteri dengan baik. Samih, maaflah kalau ada silap salah. Wadafi', tak mempertahankan diri kamu, walakin billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jangan duduk balas satu kali. Allahu akbar. Habislah. Maknanya kalau kesimpulan daripada pandangan-pandangan alim ulama ni, kalau dia rujuk balik ataupun dia tolak tanpa saksi juga sah. Lepas tu bawalah saksi bahawa memang dia kata sungguh. Supaya apa? Supaya tidak timbul di kemudian hari nanti berlakunya bila waktu baik, dia mula cari tarikh lain. Kita sebenarnya tak jatuh lagi tolak. Waktu dia balah tu, isteri mati-mati nak bagi tahu dia sudah habis hadah. Ini satu kes realiti yang berlaku dalam masyarakat. Ada isteri ni bawa file mari, jumpa anak, dia kata, tengok ni, tarikh dia ni cerai gini-gini, tamat dah hadah dia. Kita kata bawa lelaki ni ke mahkamah supaya disahkan oleh hakim bahawa waktu perceraian sekian-sekian hadah sudah tamat. Tak lama duduk setahun 2, baik semula 2 tu. Dia biasalah syaitan ni waktu apa ni duduk suami isteri ni tak nak main WhatsApp. Bila dah bercerai tu, masuk mazhab WhatsApp pula, duduk main. Duduk berWhatsApp lagi WhatsApp mari, akhirnya nak balik nak klik semula. Bila nak balik semula, buka file balik, cari semula tarikh. Kono-kononya tarikh yang kita kata tak sah dulu, habis hadah dia tak habis lagi. Allah Taala yang Maha mengetahui. Kerana itu dalam ayat ini Allah kata, Zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi, menyempurnakan persaksian itu kerana Allah. Jangan kerana nak bela orang ni, kerana kesian ke dia, kerana anak dia lah. Lillah. Fakta yang kita ada, pertahankan. Maklumat yang kita ada, pertahankan. Jangan duduk main keluk-kelik, kata orang. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah pada hari akhirat. Kita ingatlah. Allah Ta'ala akhir ayat ini, ayat perceraian ini dengan Zalikum yu'adhu bihi. Allah Ta'ala beri peringatan pada kamu. Hidup atas dunia ni sekejap je. Tapi kalau kamu main gini, habis hadah kata tak habis lagi, kamu merujuk balik isteri, maknanya rujuk itu tidak sah, bermakna dia duduk dalam hubungan yang tidak halal. Apa kita nak buat di akhirat esok? Maka Allah kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman dengan Allah hari akhirat je takut pada Tuhan. Berapa kes sahabat-sahabat kita bagi tahu, ada orang ni, orang dengar dia bercerai. Jiran-jiran apa tahu, keluarga apa tahu. Lebih daripada 3 kali dah bercerai. Tapi duduk serumah. Tak takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, tak takut kepada Tuhan. Maka kita kata ini satu perbuatan yang dahsyat. Maka di akhir ayat ini Allah Ta'ala mula masuk pada ayat
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Dalam ayat ini, walihadzihil ayah makna khas. Tengok tuan-tuan, pelik. Kita tak perasan. Kita baca ayat ni, kita beli ayat ni, tepek lekat di dinding. Ayat wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang panggil ayat apa ni? Berapa? $1,000. 1,000 dinar. Ayat 1,000 dinar ni ayat duduk di akhir ayat perceraian. Ini di antara hikmah Allah SWT. Biasanya orang takut bercerai ni, inilah isu ekonomi. Kalau cerai nanti isteri kata saya tak ada kerja, so di rumah nak makan apa? Anak-anak pula berpisah suami isteri, macam mana keadaan? Semua dia mari. Maka Allah Ta'ala bawa ayat ini yang kita namakan ayat 1,000 dinar. Saya namakan ayat ini ayat digantung di dinding. 2 ayat yang digantung, satu dia panggil ayat kursi untuk halau hantu. Satu lagi ayat 1,000 dinar nak ambil rezeki. Kalau toke-toke dia kedah 1,000 dinar. Kita kata gantunglah ayat baik. Tapi kita kena ingat, bukan satu ayat tu. Ujung ayat 2 masuk ayat yang ketiga. Allah kata apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi segala larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Jadi kata di ulama tadabbur, ulama tafsir kata makna khas bagi ayat ini, taqwa Allah fi sya'ni talaq. Kamu takut pada Allah Ta'ala dalam isu perceraian. Sebab waktu dia bercerai, orang tak dengar pun dia kata dia cerai. Dia kata dia cerai, tapi bila pergi depan mahkamah, dia kata saya tak kata cerai, saya cakap macam ni. Banyak sekali kes. Kerana itu ana tarik diri awal-awal lagi. Kalau orang tanya soalan ke, telefon ke WhatsApp, Ustaz saya nak tanya masalah perceraian, saya kata pergi ke mahkamah. Sebab kita bimbang dia salah guna. Waktu dia tanya gini-gini, kita pun tak depan dengan dia. Dia duduk tak tahu entah di mana. Dia kata, maka kita akan kata, kalau macam ni tak jatuh talak. Kan? Mungkin dia rakam suara, bila pergi mahkamah, hakim kata jatuh talak, dia akan buka suara. Tengok mana alim awak dengan Ustaz Fulan. Bahaya. Maka mulai saat itu saya buat keputusan, isu perceraian ana tak akan jawab dalam telefon. Kalau tanya bab solat, bab puasa, bab zakat, haji, insya-Allah kita jawab setakat mana ada ilmu. Tapi dalam bab bercerai, kita akan jawab sela rujuk mahkamah yang terdekat. Habis. Tak kau Ustaz tadi bagi tahu boleh. Sebab dia cakap yang kita lain. Yang dia kata ke bini dia lain. Tarikh pun lain, boleh pindah sana sini, maka kita kata itu bahaya. Allah kata, "Wa may yattaqillah." Siapa dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam isu perceraian ini, jangan sekali-kali kita tipu tarikh. Jangan kita ubah apa yang telah dikata. Kalau dia kata dia cerai pada bini, cerai. Jangan main-main. Saya tak cerai pun, saya gurau-gurau. Lah. 3 benda kalau bergurau jadi, kan? Cerai. Dia bergurau bini dia. Hidup main yang aku cerai kamu. Beres jadi. Saya gurau je. Lah. Apa gurau? Itu dipanggil cerai. Jangan duk gurau dalam masalah cerai. Nak marah ke bini, jangan duk kata cerai. Kata benda lain lah. Bahasa apa tu bahasa ni boleh tahan. Tapi kalau kata cerai, habis kita. Maka di antara tanda-tanda takwa dalam masalah perceraian ini, kamu cerailah mereka dengan dalam SOP syariat. Cerai waktu dia tidak ada haid, cerai waktu dalam keadaan suci yang tidak disentuh, itu dia panggil cerai dengan baik. Gunalah lafaz-lafaz yang baik, tandalah waktu yang betul-betul, supaya siapa yang tidak ikut peraturan ini, cerai tak tukalu, maka orang ini tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala di dalam masa perceraian. Namun ayat itu boleh guna kepada umum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Mana dalam ayat ini khas, kalau kamu bercerai kerana Allah Ta'ala. Sebab apa bercerai? Contohnya isteri diminta cerai kerana suami tak salat. Itu hak dia. Macam mana aku nak duduk dengan orang yang tak salat, orang derhaka kepada Allah Ta'ala? Itu hak dia. Kenapa nak bercerai? Suami kahwin lain. Tak. Syariat membenarkan dia kahwin lain, tiba-tiba kamu mengamuk minta cerai, itu bukan hak. Oh, saya takut Ustaz. Takut apa? Takut dia tak adil. Takut sebelum berlaku mana boleh. Kalau betul-betul tak adil, ketika itu baru kita bawa kes ke mahkamah. Ini tidak apa-apa lagi. Belum apa-apa lagi sudah tuduh tak adil, kita kata menuduh sebelum berlaku tidak boleh. Tapi kalau suami jahat ataupun ada isteri dikenali, na'udzubillah, ada maklumat curang. Saya pun tak tahulah suasana yang berlaku ada hari ni masalah. Dalam surat khabar pun tulis, maklumat pun kita terima, isteri pergi majlis reunion. Ini bahaya ni. Reunion ni jumpa kawan-kawan lama yang sekolah rendah dulu. Tiba-tiba, dia jumpa kawan dia duduk berambak masa sekolah rendah dulu. Engkau di mana sekarang? Engkau di mana sekarang? Tanya-tanya. Kawan tu mula menangis. Konon-kononnya isteri dia mati. Kesedih seorang duduk seorang. Akhir kali bini ni balik ke rumah, lain watak. Berlaku perceraian. Ini syaitan ni masuk dalam banyak-banyak perkara. Dalam ayat yang lepas saya dah cerita, di antara syaitan yang sangat bergembira, apa dia? Kan syaitan pagi-pagi dia duduk di atas air, dia panggil kawan-kawan dia suruh pergi sana sini. Akhirnya dia tanya, mau buat apa hari ni? Oh, dia kata saya dapat orang berkelahi, orang bertumbuk. Biasa tu. Bila mari syaitan lapor, kamu buat apa hari ni? 2 orang suami isteri sudah bercerai. Oh, awak dan terbaik. Dapat anugerah syaitan tu hari tu. Ini, maka Allah SWT ajar kepada kita, kalau bercerai kerana sebab-sebab tertentu yang tadi, maka Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan beri kelepasan pada dia. Sama dia dapat suami yang soleh, yang baik, ataupun dia dapat suami dapat isteri yang lebih baik daripada apa yang dia ada, ataupun dalam isu ekonomi. Isu ekonomi, Allah kata apa? Tengok ayat yang ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mau takut kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi segala larangannya, nascaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Tuhan akan buka pintu serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Tengok para jemaah sekalian, Allah Ta'ala beri kepada kita jalan rezeki yang tak terlintas. Apa dia? Macam-macam lah. Cara Tuhan nak melepaskan kesusahan kita, macam-macam cara. Dia panggil, dalam bahasa kaya dia panggil at-tafkir kharijus sanduq. Berfikir di luar kotak. Ini orang Arab guna juga kalimah ni. At-tafkir kharijus sanduq. Yang pertama, tanda. Apakah Allah Ta'ala beri rezeki daripada jalan yang kita tak tahu? Yang pertama, qad yarzuqhu al-qana'ah. Allah Ta'ala campak dalam hati kita perasaan qana'ah. Qana'ah ni tidak tamak, hilang sifat tamak. Kata di ahli fikir, al-qana'atu kanzun la yafna. Sifat qana'ah berpada dengan apa yang ada adalah satu gedung yang tidak rusak. Satu. Yang kedua, boleh jadi Allah Ta'ala beri pasangan yang lebih baik. Berapa ramai kita dengar 2 orang ni kelahi. Bila dia bercerai, Masya Allah, lepas pada tu dapat pasangan yang lebih baik. Kan? Yang ketiga, dia pandai menggunakan duit dia dengan cara yang baik, tidak boros. Ada kalanya, pasangan yang baru ni membawa rezeki pada dia. Ada. Hak dulu tak erti apa. Bila boleh isteri baru ni, Masya Allah, keluar sokmo dalam Facebook dia, dipanggil COD. Sekali buat kuih, sekali tu dulu dia sempit hidup dengan adanya mic baru ni. Nampak senang dah hidup dia. Orang jujuk pakat mari duduk beli barang. Postman pun hari-hari duduk masuk. Ini dia kata, ruang-ruang Allah Ta'ala nak bagi kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Itu dia panggil yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan buka daripada jalan yang kita tak sangka, tapi syarat
Wa man yattaqillah. Syarat dia bertakwa kepada Allah. Pertama, tanda tuan-tuan. Wa man yattaqillah yarzuqhu yaj'al lahu makhraja. Satu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lepas pada kita bertakwa, dan ingatlah siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, mana tawakal, maka Allah Ta'ala cukupkan baginya. Apa mana Allah Ta'ala cukupkan baginya, Allah Ta'ala akan beri apa yang dia nak. Tak semestinya kaya, tapi rasa tenang hidup. Untuk menolong dan menyelamatkannya, innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap sesuatu. Kita tak ingat lagi dah. Setiap masa, setiap ketika Allah Ta'ala dah takdirkan perkara yang berlaku. Ada kalanya susah kamu di awal, senang kemudian. Berapa ramai orang yang kita tengok. Ada kawan-kawan kita ni, Masya Allah, tabarakallah, isteri dia sakit, dia sabar. Kawan-kawan ni provokasi, berasak kata orang. Nikah lain lah seorang lagi. Nah, boleh juga buat tolong-tolong jaga isteri yang sakit. Dia kata biarlah. Masa kita kahwin dulu kita sama-sama suka, waktu sakit sama-sama susah. Bila isteri dia mati, mari isteri lain, Masya Allah, tabarakallah, berkhidmat untuk dia daripada awal lagi. Mula-mula dapat isteri, dia masuk hospital. Allah Ta'ala kata, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ada kalanya orang ni susah awal, kemudiannya senang. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan perhati, dalam ayat wa man yattaqillah ini, yang pertama, ayat yang kedua, yaj'al lahu makhraja. Tengok, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, di akhir ayat, ini dipanggil ilmu tadabbur. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa dia bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala memudahkan baginya segala urusan. Ayat yang kelima, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menghapuskan kesalahannya dan akan memberikan pahala balasannya. Berapa kali? 3 faedah takwa. Yang pertama, makhraja. Yang kedua, yusra, mudah. Yang ketiga, yukaffir anhu sayyi'ati. Kita kata ini, ayat ini semua kita perlu tadabbur, tapi semua isu ni di dalam isu ayat surah At-Talaq, dalam isu perceraian. Allah Ta'ala Maha Kaya. Saya pun tak boleh nak pergi jauh daripada itu kerana masa kita terhad. Cuma kita kata, mari mana cerita kisah 1000 dinar ni, ambil di mana? Wallahu a'lam. Siapa dia yang mulakan cerita 1000 dinar? Sampai ayat ni digantung di dinding, digantung di sana-sana. Tapi ada kisah sahih dalam siri-siri kisah benar yang telah kita baca, kan? Kisah gaib yang telah kita baca tu, salah satu daripada siri, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita, dia panggil kisah 1000 dinar. Ada sungguh. Nak dengar cerita? Kau ingat dah? Orang ni peniaga. Tapi tidak kait dengan ayat ni, orang dulu, zaman dulu. Nabi cerita orang zaman dulu. Dia ni berniaga, dia nak pergi berniaga, dia pergi minta dengan sahabat dia, saya nak pergi mengembara untuk perniagaan, boleh tak aku nak berhutang dengan kamu 1000 dinar? Nak berhutang duit, buat modal. Dan insya-Allah saya akan bayar pada tarikh yang dijanjikan. Dia tak tarikh. Mungkin 5 bulan lagi ke 6 bulan. Dulu orang mengembara lama pakai kapal terbang, naik bot, naik kapal. Dia pun ambil duit, pergi mengembara. Berniaga, tarikh waktu nak bayar duit sudah ada. Sudah hampir. Dia pun ada siap barang-barang dia. Pergi duduk di tepi laut, di pantai, tunggu kapal nak belayar balik negeri. Nak suruh sempat dengan tempoh dia nak bayar hutang. Ini orang jujur ni. Wa may yattaqillah. Tunggu sampai kepada tarikh yang dijanjikan, tak ada kapal nak belayar. Apa nak buat? Kalau kita happy je tak? Oh sorry tak. Bukan tukar nombor handphone lain. Ni setengah orang ni kalau hutang orang tukar nombor telefon. Saya call tak jawab dah. Bukan tak jawab, nombor telefon pun tak ada. Orang ni pun duduk tepi laut, dia pun tengok ada batang kayu.
Dia ambil batang kayu, dia tebuk. Dia ambil duit 1,000 dinar, masuk dalam bekas, dia tulis. Kepada fulan bin fulan, inilah hutang yang aku janji nak bayar pada tarikh sekian. Dia pun masuk balik dalam kayu, dia bungkus. Dia ambil kayu ni, dia tak dalam laut. Ya Allah, ya Tuhanku, mu tahu niat aku berhutang dulu nak bayar. Hari ni pun aku duduk tunggu di tepi laut nak balik ke negeri untuk bayar hutang, tapi tak ada kapal bahtera yang berlayar. Maka dengan kuasa-Mu ya Allah, sampaikan duit ini kepada tuan hutang ini. Dia pun lepas dari laut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kayu tu pergi, terbang, berenang. Tuan hutang pula duduk di tepi laut. Bila lah kapal nak sampai ni? Hutang aku ni orang nak bayar. Tiba-tiba kayu tu mari. Baik, ambil kayu lah. Hutang tak dapat, ambil kayu. Nak balik rumah, buat kayu api. Balik rumah, dia ambil kapak, pom belah. Ada bungkusan. Ajaib. Ambil tengok kepada fulan bin fulan, ila fulan bin fulan, inilah hutang kamu 1,000, ambil. Dia kata Masya Allah, tabarakallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ambil. Tak lama pengembara tadi pun dapat kapal, dia balik. Sampai ke negeri dia bawa 1,000 dinar pergi cari tuan hutang. Ambil hutang kamu. Kenapa bayar? Kenapa? Kan kau dah bayar. Sampai ke aku bayar? Sampai. Allahu Akbar. Inilah cerita 1,000 dinar yang sahih, yang betul-betul. Tapi kita ambil cerita ya, 1,000 dinar ni jadi ayat gantung. Kalau betul-betul kita wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu yang bukan 1,000 dinar, juta dinar kita akan dapat kalau kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan baik, boleh ambil sekurang-kurangnya kita boleh tadabbur 3 kali. Allah sebut wa may yattaqi, ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat yang keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang keempat dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.